Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal maut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam dan para Bilal, yang dikasihi para ustaz, seterusnya jamaah muslimin dan muslimat sekalian, kita panjatkan syukur kehadratullah subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi memberi keizinan kepada kita untuk duduk di dalam rumah Allah yang walaupun kecil tetapi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita dengar sedikit kuliah ataupun tazkirah. Dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya yang sangat dhaif ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ini sebagai penambah bagi ilmu kita yang telah sedia ada, sebagai satu saham yang kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberi guna kepada kita pada hari yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quranul Karim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti tiada berguna lagi harta benda dan anak pinak yang ramai, melainkan mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, setiap kali kita mengerjakan sembahyang, maka surah yang tak dapat tidak kita tinggalkan adalah surah Al-Fatihah. Satu surah yang sangat penting di dalam kehidupan umat Islam. Satu surah yang sangat besar ganjarannya bagi barang siapa yang membacanya. Satu surah yang tidak ada tandingannya dengan surah-surah yang lain, sekalipun di dalam kitab-kitab yang lain. Kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, bermakna kita membaca 17 kali, kerana kita ada 17 rakaat. Maka insya-Allah dengan sedikit masa yang diberikan ini, kita cuba ungkit ataupun kita cuba lihat apakah tujuan dan maksud yang ada di dalam surah Fatihah, yang mungkin ada di kalangan kita yang sudah pun mengetahui, dan tak kurang juga yang masih tidak mengetahui apakah maksud surah Al-Fatihah itu sendiri dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah yang mempunyai begitu banyak nama. Ada ulama yang membilang nama surah Al-Fatihah ini lebih daripada 40 nama. Maka dalam banyak-banyak nama ni, dia antaranya surah Salah. Dipanggil juga dengan surah salat, surah sembahyang, kerana tidak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah. Dengan hadis yang selalu kita dengar, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, atau kama qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada semayang, tak jadi semayang, tak berlaku semayang jika tidak dibaca padanya akan surah Al-Fatihah. Maka dengan sebab itu kita baca surah Al-Fatihah sebagai surah salat,
sebagai surah yang mesti, surah yang wajib di dalam solat kita, kerana kita tahu bila kita meninggalkan Fatihah maka solat kita menjadi tidak sah. Ia juga dipanggil sebagai surah Al-Hamd, surah puji, kerana bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia juga dipanggil dengan surah As-Sana', sebut benda-benda yang baik. Ia juga dipanggil dengan surah Asy-Syifa', surah penawar, surah obat, orang buat berobat. Juga dipanggil surah Ruqyah, surah jampi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, menceritakan bahawa satu hari mereka di dalam suatu musafir telah singgah pada satu perkampungan dan meminta untuk bermalam di kampung tersebut kerana mendapatkan kemudahan api dan air. Tetapi ketua kampung tersebut tidak benar singgah. Dia tidak boleh. Tak kenal-kenal mata hidung, tak boleh singgah sini. Nak tidur bukit. Tak boleh tidur dalam kampung hamba. Dia biasa dah ketua kampung di Samsing kan tu. Dia golik-golik semua gitu dah. Bila jadi ketua kampung, tak kenal orang. Ni sahabat Nabi. Jadi lari dah, tak benar masuk. Maka duduklah bira-bira bukit. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tu ketua kampung tu lah. JKK dia lah. Dia ketik di kala. Siapa bekok kaki-kaki. Bila ketik di kala, panggil lah ngetok bomo dengan sesen, tak jadi apa. Wak mari doktor pakar, tak jadi apa. Beli obat, sapu-sapu, lomok-lomok, telang-telang, tak suruh bekok. Akhirnya ada seorang berkata, ada satu rombongan yang sedang bermalam di luar kampung. Jadi kita minta tolong kau ni. Dia pergi kat sahabat-sahabat Nabi yang sedang berkemah, beritahulah ketua kampung dia kena sengak di kala. Maka katanya sahabat, boleh nak berobat, tapi kena upah. Nak upah apa? Akhirnya bersetuju upah beberapa ekor kambing. Maka sahabat pergi, tak bawa obat, tak bawa jarum, tak bawa pun alat-alat kedoktoran. Beg doktor pun tak bawa. Baca surah Al-Fatihah, tiup di tempat sakit dan sembuh. Maka lekat nama surah Fatihah ni surah jampi. Sehingga Nabi tanya dia, ma adraka annaha ruqyah. Mun tahu di mana ni surah Fatihah ni surah jampi? Siapa mu pandai buat berobat orang? Padahal Nabi tahu dah, tapi aku tak khabar pergi kemung Fatihah ni boleh buat jampi orang. Bermakna di dalam Islam ni dia membenarkan jampi, tetapi jampi dengan ayat-ayat Quran. Bukan jampi dengan mengarut-ngabang macam tu bomo siang lah ni. Ikut sis sekali tu bit mulut cakap tamir tu mengarut belaka tu. Jampi dengan ayat Quran. Nama surah Ruqyah, surah jampi. Juga dipanggil sebagai surah Sab'ul Masani. Dan inilah di antara nama yang terkenal. 7 yang diulang-ulang. Kerana Fatihah ni 7 ayat. Kita duk ulang sama. 7 ayat ni kita duk ulang sama. Pagi, petang, siang, malam, silih berganti, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan. Al-Fatihah lah yang kita duk ulang-ulang. Dan juga dikatakan namanya surah Kafiyah, surah yang mencukupi. Pasal apa nama surah Kafiyah? Pasal kalau surah lain kalau tak ada dia tak cukup, tapi kalau ada dia tak ada orang lain cukup dah, padam dah dengan Fatihah. Kerana surah Fatihah ni ghaliknya orang Islam dia tahu belaka. Kalau surah lain orang-orang yang tertentu saja dia ingat. Surah yang dibawa pada hampir semua majlis. Majlis tahlil, majlis ratib, sembahyang, lepas sembahyang. Tazkirah ceramah mula dengan Ummul Kitab. Hampir semua majlis padang dengan dia je. Hak lain kalau buat mari tak memadai kalau tak ada dia. Panggil surah Kafiyah.
Nah, yang hampir semua orang Islam hafal dia. Mereka orang baru masuk Islam tu tak tahulah. Tetapi malangnya baru-baru ni dia buat interview dalam TV, ramai lagi rupanya umat Islam tak reti Fatihah. Dia buat serbuang rambang di pusat-pusat beli blok, budak-budak muda duduk beli, duduk lepak apa semua, disuruh baca Fatihah. Ada yang tanya apa benda Fatihah? Tak reti Fatihah. Ada yang boleh baca sampai Maliki Yaumiddin saja senyap bawa lari. Tak ingat pun. Ini fenomena umat Islam akhir zaman. Nah, kita ni mudahlah. Kerana kita ni cara juga sikitlah bagi agama, ingatlah surah Fatihah. Nah, sebab tu kalau kita pergi majlis mana-mana, ketua majlis kata kita mulakan majlis ini dengan umul kitab Al-Fatihah, kita pun bering to be Al-Fatihah. Tak? Apa kata kalau satu hari ketua majlis tu kata Al-Waqi'ah, nerak habis, tu imam tak ingat. Ataupun kita mulakan majlis ini dengan baca surah Al-Kahfi, habis. Nampak? Tak reti belaka. Kerana baca ni wajib, maka kita hafal juga. Sepatutnya selain dan selebih daripada surah Al-Fatihah, kita ambil tahu dan kita hafal juga sedikit sebanyak. Surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Mukhtasar Muzani, Al-Imam Syafi'i menyebut Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada Fatihah. Jadi bilang dengan Bismillah tu jadi 7 ayat. Apa maksud ayat ini? Apa kelebihan ayat ini? Apa nilai ayat ini sampai Allah Ta'ala wajibkan umat Islam hafal dia, belajar dia dan baca pada tiap-tiap kali sembahyang? Faedah dan tujuan hikmah yang sangat besar. Allah Ta'ala mentashri', memastikan beberapa bacaan-bacaan yang tertentu di dalam sembahyang bukan untuk kita baca sahaja sebenarnya, tetapi untuk kita hayati, kita hidupkan bacaan-bacaan tersebut selepas daripada kita selesai daripada sembahyang. Oleh kerana tujuan itulah maka kita disuruh membaca doa iftitah. Kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Bukan baca saja, tetapi kita faham betul-betul maksud surah tersebut supaya surah itu hidup. Kita bawa ke mana-mana dalam kehidupan kita selepas kita keluar daripada sembahyang. Kita keluar daripada surau masjid, kita meninggalkan tikar sembahyang, kita beri salam, hendaklah kita bawa makna Al-Fatihah itu di dalam kehidupan kita. Ini adalah satu perkara yang tidak disedari oleh umat Islam akhir zaman. Dia kira baca Fatihah saja, selesai, habis sembahyang, habis Fatihah. Tak ada dah Fatihah dalam kehidupan. Sebenarnya Al-Fatihah ini tidak dapat kita ceraikan daripada hidup kita. Tempat meniaga, pasar, pejabat, di mana-mana kita kena ada surah Al-Fatihah di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Dan kalau kita tak faham maksud, kita tak dengar benda makna Al-Fatihah, sekadar baca saja, sahih dapat pahala, tetapi confirm tidak dapat hidayah. Kena hidayah Al-Quran untuk mereka yang memahami, yang tadabbur, perhatikan makna. Adapun baca saja, maka hanyalah mendapat fadilat qiraah, fadilat membacanya saja. Sebab tu orang yang tidak faham maksud Quran tidak dapat berjalan dengan hidayah Quran. Dia hanya baca saja, dia dapatlah pahala membaca Quran. Sebab tu Nabi SAW selalu menyebut, kam min qari'in yaqra'ul Qur'ana wal Qur'anu yal'anu. Ramai daripada qari yang membaca Quran, tapi Quran melaknat mukanya sendiri. Maknanya ramai orang pandai baca Quran, tetapi dilaknat oleh Quran. Kerana dia tidak mengamalkan maksud. Apakah yang dimaksudkan dalam ayat yang dia baca? Larang apa benda ni? Suruh apa benda ni? Tak tahu, tak penting hak tu. Yang penting tajwid. Hak ni 3 harakat, hak ni 2 harakat, hak ni 7 harakat, hak ni tak boleh lebih pada 5. Hak ni kena tutup mulut, hak ni jangan tubik kok hidung, hak ni kena bunyi kok hidung. Hak tu saja. Maka ramai yang pandai tajwid, qari Quran, juara. Maka ramai yang pandai tajwid, qari Quran, juara Quran, tetapi sedia melangkah kaki dah
untuk masuk dalam neraka Allah. Kerana tidak beramal dengan tuntutan hukum hakam pantang larang dalam Quran. Dia baca ayat riba, dia bahang riba. Dia baca ayat jilbab, bini dia tak pakai jilbab. Dia baca ayat munafik, dia sokong orang munafik. Dia baca ayat zalim, cukup kemas dengan lagu-lagu yang sedap, yang enak, tapi dia menyokong kezaliman. Ini yang dikatakan ramai umat Nabi SAW baca Quran, tetapi dia kena laknat oleh Quran. Ini kita kena berjaga-jaga. Baca saja tidak akan melepaskan seseorang itu daripada neraka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan menyebut nama Allah. Kerana apa jua dalam kehidupan kita sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sedar apa jua yang berlaku, apa jua yang ada, semua milik Allah. Maka oleh kerana semua ciptaan Allah, semua yang dimiliki oleh Allah, tak dapat tidak kita mengingat Allah. Mengingat dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah atas tiap-tiap kelakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal, atas tiap-tiap kelakuan, atas tiap-tiap kejadian. Di mana saja kita berada, apa jua yang kita ambil, kita beri, kita terima, kita guna, semuanya bismillah, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi kasih sayang. Ramai di antara kita yang mengambil nikmat Allah tetapi tidak menyebut nama Allah apabila mengecapi nikmat tersebut. Tidak lupa, kita lupa kepada Tuhan yang telah memberi nikmat. Maka Tuhan ajar kita 113 kali dalam Quran, tiap-tiap surah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim daripada 114 surah. Supaya jangan lupa kepada Allah, jangan lupa kepada pencipta kamu. Kullum min indillah. Allah Ta'ala sebut semua dalam Quran. Kul, katakanlah kepada manusia wahai Nabi, kullun, semuanya min indillah, daripada sisi Allah. Maka tidak layak kita mengambil nikmat Allah dalam keadaan kita tidak menyebut nama Allah. Ar-Rahman, ada ulama-ulama yang mentafsirkan Al-Mun'imu bijalailin ni'am wa daqaiqiha. Ar-Rahman maknanya Tuhan yang telah mengkurniakan nikmat yang besar-besar, nikmat yang halus-halus. Sifat Rahman yang tidak ada tandingan, sifat murah yang tidak ada tandingannya sama sekali. Murahnya Allah Subhanahu wa taala, rahmannya Allah Subhanahu wa taala, bukan saja orang yang taat kepada Allah, orang yang lawan Allah diberi juga nikmat. Bahkan yang kuat lawan Allah, lebih banyak nikmat yang diberi. Sebab tu kita tak berasa pelik. Orang yang kuat lawan Islam, maka dia lebih senang hidup di dalam dunia. Ini daripada dulu dah. Kalau kita tengok bapa tahu nombor 1 Firaun, hebat kehidupan dia. Yang lawan Allah, seteru Allah, musuh para rasul, Allah Ta'ala jaga dia sampai tidak pernah kena sekali pun dalam hidupnya sakit. Ini satu lumrah, ini sunnat Allah. Ini adalah satu perkara yang telah digariskan oleh Allah menjadi kebiasaan dalam kehidupan dalam dunia. Musuh-musuh Allah, Tuhan akan beri nikmat yang begitu banyak. Kerana nikmat kepada musuh itu untuk melalaikan dan menghancurkan musuh itu sendiri. Nikmat kepada kekasih kerana sayang kepada kekasih. Maka oleh kerana Tuhan benci kepada Firaun, maka diberi nikmat yang begitu banyak. Manakala lawang bagi Firaun, orang yang sangat taat kepada Allah, Nabi Musa, Nabi Harun duduk dalam keadaan dhaif. Tak boleh nak banding dengan kehidupan kenikmatan yang dikecapi oleh Firaun. Musuh Allah Qarun, tidak ada dalam dunia ni tokoh korporat, hartawan, jutawan yang lebih kaya, lebih banyak harta daripada Qarun. Siapa yang beri harta kepada Qarun? Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain. Allah yang satu. Allah yang memberi nikmat kepada semua hamba-Nya, sama ada yang taat ataupun yang derhaka. Maka segala harta yang Qarun ada adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok rupa-rupanya Qarun lawan Allah,
benci kepada Allah, benci kepada agama Allah, tidak patuh kepada perintah Allah. Tuhan beri dia harta yang begitu banyak sehingga anak kucing pintu gedung hartanya saja dipikul oleh unta yang besar-besar. Bukan harta dia, bukan peti besi dia, anak kucing baru. Dan kita ada tak orang kaya yang anak kucing dia kena bawa ngebank selari? Tak ada atas muka bumi sekarang ni. Kalau harta bawa ngebank ada, anak kucing peti besi dia terlampau kaya kena muat bank baru muat. Tak ada. Carilah duana-duana dalam dunia, tak ada siapa tangga tu. Anak kucing peti besi korung ubuh atas unta yang gagah-gagah. Allah Taala sebut dalam Quran. Kalau unta dak rak macam unta padang lerang, lepek Kalau bawa anak kucing korung, maknanya banyaknya harta dah anak kucing sampai berekor-ekor unta kena bawa. Dalam begitu kita tengok Tuhan beri banyak, balasannya kepik di bumi. Jangan kita rasa Allah banyaknya harta, Tuhan sayang aku dah ni. Belum tentu. Tak? Jangan berasa lagu tu. Kena molek Tuhan bercinya beri banyak. Bila banyak, dak dang nak pergi surga. Dak dang mari. Nak? Dak dang mari. Dengar spekar orang ngajar. Tak, tapi macam dak dengar. Dengar macam dak dengar. Jadi dak dang tuli dah. Nak? Dak dang tuli ke tuli dah. Murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau banding dengan zaman Nabi SAW, musuh-musuh Allah, Abu Jahal, Abu Lahab. Nak banding dengan pakaian Rasulullah, kena molek dak baju Rasulullah. Rasulullah ni Habibullah, kekasih Allah. Abu Jahal aduwullah, musuh Allah, bersaluk dengan intang permata tubuh Abu Lahab, Abu Jahal. Kerana musuh Allah, Tuhan beri sedap, beri banyak. Maka kita tak perlu risau. Guana ni musuh-musuh Allah. Rumah sampai 1.8 juta. 1.8 juta harga rumah. Nak, rumah ulama-ulama macam gua ayam. Nak, rumah orang ngajar, nak berlubang-berlubang, papan latar dok tukar, tangga pakai lapak, pakai terjun tanah ada, tak ada tangga rumah ustaz. Nak, biasa dah. Memang lagu tu. Nah, kalau bawa benda benar, maka dia kena susah lah. Nah, dia kena susah. Kalau senang, alhamdulillah. Tapi ghaliknya susah. Dengan sifat rahman Allah Ta'ala, orang yang lawan Allah kenyang nyandok. Tengok tu imam cerah lanjut. Surah cerah lanjut, hak ada patung banyak atas tak. Tengok tak? Hak tangan 5, tangan 6, tangan 7, perut bucik, hak dari jendur, mata beles ada belaka. 5-16 ekor duduk atas ni. Cik masuk dalam tu imam dia pakai cawak kecil. Baju dak akal, perut minyak macam gewah timur Cina. Nah, siapa beri makan ke dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga. Dah buat apa beri makan ke dia? Dia lawan Allah. Tak ada. Ar-Rahmanu fid dunya, Rahman murah ni dalam dunia. Wa aimu musuh dia sekalipun, dia beri makan juga. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu binatang pun yang merayap di atas muka bumi, melainkan Allah penjamin rezekinya. Musuh-musuh Allah Tuhan beri juga. Itulah sifat Rahman Allah Ta'ala. Kau kuat lawan Allah, kau kuat lawan ulama, kau senang jala kereta. Nah, 200 ribu kenderaan saja pasal lawan Allah, lawan Islam. Rasa bimbang kan? Dia gitu. Dengan sebab apa kaya ni musuh-musuh Allah? Dengan sifat Rahman Allah. Ya, tak payah deki lah. Nak, tak payah deki dah. Kerana Allah Ta'ala bila beri senang kepada musuh-musuh dia, tak jumpa senang dah pada hari akhirat. Nah, tetapi Allah Ta'ala beri susah kepada kita, insya-Allah berjumpa dengan senang pada hari akhirat. Nah, al-jannatu ad-dunya jannatul kafiri wa sijnul mu'mini. Dunia ini adalah syurga orang kafir dan sebagai penjara orang-orang yang beriman. Syurga dah. Orang kafir, orang kerakan, orang lawan Allah, lawan Islam, lawan ulama, dia boleh buat apa saja. Tak? Ar-Rahim, Tuhan yang amat kasih sayang. Kasih sayang kepada kita. Walaupun kita banyak mengerjakan dosa, Allah Ta'ala dah azab sekarang. Terutama umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, ditangguhkan azab dan bala daripada Allah. Kalau umat dahulu, kalau macam muka kita semua ni lama dah mampu kerah. Tak? Tetapi kita ni umat Nabi yang terakhir, Tuhan sangat kasih, maka dilambatkan bayar. Diberi peluang kepada kita untuk bertaubat dengan sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau muka kita ni dah layak dah ni, banyak dosa.
Tak, berapa tahun duduk surau? Baru 3-4 tahun. Main patah lah mana? Nak, apa boleh cucu? Nah, nak kalau nak timbang. Tapi ni sih rahim Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita. Beri tangguh, beri tangguh, beri tangguh. Buat lala, buat cual, masih diberi tangguh, beri peluang kepada kita. Maka kita harap kepada Allah memberi keluasan umur kepada kita supaya sempat kita berbuat kebajikan ibadat, nah, untuk menampung segala kesalahan kita di masa lampau. Allah Ta'ala mulakan surah Al-Fatihah dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Puji ni asal nak sebut kebaikan. Dengan sebab Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, kita puji, kita sebut baik kepada dia. Maksud Alhamdulillah maknanya apa benda yang baik, apa benda yang elok sebenarnya milik Allah, bukan milik kita semua. Orang kata comel, Alhamdulillah. Nabi ajar kita supaya berkata demikian. Orang yang dipuji hendaklah dikata Alhamdulillah. Sebab comel bukan milik kita, milik Allah. Orang kata bagus, Alhamdulillah, milik Allah. Orang kata warak, lebah, aling, rajin, Alhamdulillah, milik Allah, bukan milik aku. Tapi kita silap faham. Tak? Orang kata lebah, Alhamdulillah, memang aku lebah dalam hati. Tujuan suruh kata Alhamdulillah, yang mu kata aku baik ni tak betul, tidak tepat, kerana kebaikan sebenarnya daripada Allah dan dia milik Allah. Itu tujuan suruh kata Alhamdulillah. Comel hari ni pakai baju serba biru, nah, umpamanya orang puji kita pasal sokok biru, kita pun Alhamdulillah memang comel aku, tak kena. Nah, maksud Alhamdulillah sebenarnya memuji comel baik dan sebagainya tak layak milik aku, milik Allah. Kerana aku ni sifat kekurangan, aku ni hamba makhluk yang begitu dhaif, yang sempurna, yang elok, yang baik hanyalah Allah. Maka mu kata kebaikan, kepujian itu sebenarnya milik Allah. Itu tujuan suruh kata Alhamdulillah. Maka bila orang puji kita, kita ingat kepada Allah, Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Tak lupa ni orang puji ke, comel hari ni, roti canai, roti canai, roti canai. Nak 2 kali comel, 2 ti roti canai. Tak mampu sekian setengah. Nak, tak esok jumpa pula, mu bagus mu. Awal sekali surah maring. Roti telur, roti telur, roti telur. Nampak? Mampu gitu je. Orang yang suka dipuji. Nah, dia orang puji, dia suka sangat. Ni penyakit ni, penyakit berat. Tak, tetapi kita tidak dilarang daripada sedikit daripada puji. Jangan berdoa lalu. Tak puji tak boleh kau, dia kena puji kau. Dibenarkan puji sesama sendiri. Kerana Nabi pernah puji para sahabat, tetapi tidak berlebih-lebihan. Kita dilarang puji berlebih-lebihan. Kita kena puji juga, tapi jangan berlebih-lebihan. Puji orang besar-besar tak boleh. Kalau orang tu melakukan kemungkaran kepada Allah, tak boleh puji. Orang yang melakukan kezaliman di bumi Allah, tak boleh puji. Dan siapa kita boleh puji? Kita kena puji. Dalam pujian kita itu mestilah sidik, mestilah ada kebenaran. Kita puji kerana dia ni orang yang baik di sisi Allah, maka barulah patut layak kita puji. Kalau orang yang melakukan kemungkaran, kezaliman, maksiat di bumi Allah, tidak selayaknya kita puji. Yang selayaknya kita keji. Menganjurkan pesta-pesta maksiat, meruntuhkan rumah-rumah Allah, meruntuhkan rumah-rumah orang miskin. Kita pergi kata pula yang mulia, yang mulia, Allah Ta'ala murka kepada kita. Tak boleh. Jangan buat lebih kurang. Kita nak ucap satu-satu kalam, kita kena mengaji dulu. Orang ni boleh puji ke tak? Kalau tak boleh puji, jangan puji. Orang ni kita boleh tunduk hormat, boleh tunduk. Orang ni tak boleh tunduk. Tak usah kata puji. Kalau kita tunduk hormat pun dibenar oleh syarak, kalau kena pada tempat. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh ulama melarang kita tunduk kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kerana merendah diri, alamat bagi tunduk tersebut adalah diharamkan kepada orang yang melakukan perkara yang tidak baik. Tak boleh tunduk. Bangun tak boleh. Bangun satu penghormatan daripada kita, sesama makhluk. Tetapi dengan sebab lalu orang yang jahat di sisi Allah, kita tidak dibenarkan bangun. Kerana bangun seolah-olah kita bersetuju dengan kejahatan yang dia buat. Ini jaga-jaga. Ni kita bangun juga. Tak tahu dah musuh Allah, tahu dah melakukan maksiat, hormat juga. Bokah tiung tangan dia juga. Subhanallah. Tiung tangan. Tangan yang meruntuhkan rumah Allah, tangan yang mengundang maksiat, tangan yang membenarkan segala
sekarang berlaku di bumi Allah, kita pergi salang dia, pergi tiung pula Allah Rabbi. Baik tiung tai lembu, faham? Pada tiung tangan lagu tu. Tapi jangan kata siapa-siapa, ini umum. Dah boleh. Kita ni umat ni, kita ni hamba Allah. Kita tak lepas daripada hukum hakam Allah. Jangan awak lebih kurang nak tiung tangan orang, nak salam-salam dengan orang, nak hormat kepada orang. Man tawadha'a li ghaniyyin salihin zahaba sulusu dini. Barang siapa yang merendah diri kepada orang kaya yang saleh, maka hilang 2/3 agama. Bukan kita rendah diri kepada orang yang zalim, orang saleh, orang baik, orang warak, orang yang banyak buat kebajikan, kita hormat dia. Pasal apa kita hormat? Kerana dia tu kaya. Maka hilang 2/3 agama. Kita tak hormat kerana warak dia, kita tak hormat kerana ilmu agamanya banyak, kita hormat kerana dia orang kaya, tapi dia orang lebay, orang baik. Hilang 2/3 agama. Kalau agama kita ada 3, tinggal lagi. Maka tanya Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali yang ku cari-cari itulah, dia kata fa kaifa bi ghaniyyin zalimin. Macam mana kalau kamu hormat kepada orang kaya yang zalim? La dinalah, tidak ada agama teguh. Hilang teguh agama kita kalau kita hormat kepada orang yang zalim. Tak boleh hormat. Kerana tidak ada kamu zalim di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak berbuat zalim dan Allah Ta'ala memusuhi sifat zalim. Sebahagian daripada puji dituntut syarak. Jangan lebih-lebih, jangan berdoa lalu. Ya? Ada kalanya kita kena puji, kerana puji itu membangkitkan semangat. Nak, macam anak-anak kita kena puji dia. Kadang-kadang kita tak puji, tengok anak-anak buat baik, tengok anak kita semayang awal, kita senyap dalam hati bagus. Kita kena sebut depan dia, bagus adik semayang awal, ni hak sayang sekali. Nak sebut gitu, dia panggil ma'is sebagai pembangkit kepada dia. Kita dah sebut. Sepatutnya benda hak boleh, tapi kalau buat salah, sebut selalu hak tak betul. Hak dia buat betul, kita tak sebut. Ni satu kesilapan. Kita tengok dia buat benda yang betul, yang tepat, yang comel, yang molek, kita sebagai orang tua sebut kepujian bagi dia. Bagus, molek, comel gitu gini. Suka dia budak-budak. Sebagai pembangkit semangat dia, dan dia rasa dia buat perkara yang sangat benar kena dapat sanjungan daripada orang tua. Dan dia rasa nak buat lagi benda tu. Tu ada juga faedah puji. Kita tak puji langsung. Orang puang ni puji kau. Orang puang ni tak ada suami tak aja puji orang puang. Duk basuh kau pagi-pagi sampai sebeseng. Tak, bukan sehari pun, tahun-tahun. Nanok nasi, nyapu, sapah, jemur pula dalam, jemur ikan kering pula anguh. Tak, jemur tak dalam anak pula lekat gitulah lidi basikal. Bertepik tak kena hak nu jatuh tak buah pula. Hak ni obat nyamuk pula. Banyak bahasa jember. Kita ada dengung kita tu lelaki cara bodoh. Katalah dia, kalau tengok duk basuh, Allah, rajin sungguh mu rajin sekali lah kapur ni. Kata gitu. Degah-degah je buat air. Kan cerdik ingat. Orang puang ni tak aja puji. Tengok je duk masak, dia tengok masak bagus, sedap sungguh. Ada kita rajin kata gitu. 8 hari tak kata kali. Akal kawan tu goreng tu, tunggu orang jual ikan tak malam dah hari. Siang ikan pula, luka lah. Cocok duri. Netik minyak panas atas hidung, demba cari obat gigi lama. Hak datang obat gigi minyak selendang kotor. Kita duduk wakaf tunggu balik nak makan kedara. Masuk sedap, tak kata sedap. Ni tak kena tak. Patut kita jamuh. Jamuh gula Allah. Sedap sungguh masuk gula ni. Tak ada banding dah. Aku dulu ingat mak aku sedap dah. Mu jauh sedap mu lagi. Dia kata gitu. Dia lagi kucai melu tambah. Tu ada kelebihan pula. Ni silap kita tak ajin puji langsung. Tambah puak. Tambah puak. Macam lembu makan. Lembu memang tak puji tuan ni. Aja kita ceruk kepu. Bol tebak depan dia, lembu kata bagus mu tuan aku. Rajin sungguh ceruk. Lembu nyak kerak ambil. Kita lebih kurang tu kok.
Ni kita puji dia. Nah, tengok dia nyapu puji nyapu. Allah licin sungguh nyapu apa tidak. Siapa selah tak tinggal tau. Tak ada banding kamu. Memang nombor satu bab nyapu dalam dunia. Dia pun habis sapu kaki kita pula. Dia jadi rajin pelik. Nah, itu tujuan dia. Dibenarkan pada syarak. Suka-suka lagu tu. Tu cara dia bais. Dia pun rasa dak lelah dah. Kalau lelah hilang rasa lelah. Dah? Orang puang kena puji juga. Suami buat balik ikan tak? Ni dak. Suami buat balik ikan selayang undur ke layang amor. Tengok birah kita ni ikan cupok lah, ikan muduk lah, ni undur layang amor. Mari pelata. Nyesok itu lah kuning pula. Ada kat jenis orang puang gitu. Nah, sepatutnya kita nampak segala nikmat yang dibawa balik oleh suami lebih besar daripada apa yang kita nampak di depan mata. Nah, suami kita buat balik maknanya ikan apa benda ikan seluar kuning 3 ekor, cek besar 3 jari, kita kata ke mana? Allah, macam ke ikan apa benda ni? Macam ke ikan gerong belang ya bang. Nah, suami buat balik selayang 2 ekor, Allah, macam ikan tegiri bang. Besar sungguh. Kata begitu. Nah, lah anda agak orang puang. Bodoh kat dia. Nah. Kata gitu. Jadi kita rasa lelah. Dia cari barang, cari apa, dia pun rasa kita pun hilang lelah. Kita berasa nak beli pula. Nah, ni suami beli kain merah beli aku kuning. Dak anda orang puang. Nah, dak erti tu. Alias bodoh. Nah. Beli merah. Merah ni kita kenal nak kabur dah ni tak? Tapi abang beli dulu. Allah sungguh. Kita ambil kain, kita guling-guling tasmi. Baru dia suka. Dia beli pula $2 lagi. Nah. Bukan tak payah mana. Nah, kehidupan ni lah, tak ada sebut puji, tak ada terima kasih, tak ada apa. Nah, jadi masing-masing tidak ada sebutan untuk membalas kelelahan masing-masing. Rabbil alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Yang jaga sekalian alam, bukan saja mencipta, yang atur percaturan alam. Segala pergerakan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan daripada orang lain. Sebab tu sepatutnya kita membesarkan Allah, kita tidak membesarkan makhluk. Kerana Allah ni yang Rabb sebagai pentadbir, yang kawal pergerakan alam. Kita ni lemah sangat. Kenapa bila kita lihat manusia tidak mampu untuk mengawal pergerakan alam yang begitu luas, yang begitu banyak makhluk, tiba-tiba kita tak berasa kebesaran Allah. Dia berasa manusia besar. Manusia dia berasa besar. Siapa kata, "Amun kalau mau pergi surga, tak boleh atas." Tak pergi surga. Ada juga bengong gitu. Tak pergi surga. Siapa besar ni? Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi ataupun manusia? Ni manusia pelik sungguh. Tak pergi surga. Nah, mau kalau pergi surga, pergi dengar, tak boleh pergi rombongan. Tak pergi surga. Bodoh pada kambing. Bukan sini cerita ni kat Kongo ni. Bukan kau untuk nasi ni. Ini yang menimpa umat Islam akhir zaman. Mereka lebih membesarkan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih takutkan peraturan yang dicipta oleh manusia daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi apa lagu ni? Nah. Tengok surah apa orang mari. Tengok kat orang main buah, patah tu burung. Tengah garik ni. Macam orang gila. Berang, bawa anak, bawa tok, bawa cucu, bawa porong. Nah, benda nak jadi. Ni rumah Allah dak gi, orang bang dak gi. Agama Islam ke mana? Mati nak gi roboh di mana lagi? Semayang atas buah lagi. Awak mari surga mati. Lagu mana pula tak iman kata? Semayang surga. Dah apa masa hidup kan pergi main buah tu, semayang kat buah tu buruk orang ramai. Nah, ini masalah. Nah. Tak apa kata gitu? Kerah? Tak hari dah. Tak. Dia kena gitu. Dia ada kalanya anak dia kena piak kau. Ada kalanya kena kata saja tak payah piak. Nah, masyarakat gitu tu ada kala kena lembut, ada kala kena katok. Baru reti bahasa. Dah katok dah reti bahasa kau. Ambil kereta giling yang lain senang. Tak. Higak amal-amal pala tak mau mari surga angak. Tak, buat tengah jalan langit dengan kereta giling. Maha keberah hidup. Kita hamba Allah. Dicipta oleh Allah.
Udara yang kita seduh, udara milik Allah. Dia Rabbil Alamin. Tanah yang kita pijak milik Allah. Langit yang kita junjung milik Allah. Kenapa kita membelakangkan perintah Allah? Yang duduk kat orang main berderu-derang macam orang bodoh tu ada? Tak. Sedangkan kalimah-kalimah menyeru kepada undangan jamuan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari ke mana? Mari ke rumah Allah supaya kamu mendapat kejayaan. Semayang berjamaah, dengar orang ngajar. Tu orang Islam. Dia apa? Tuhan kata seolah-olah ada tutupan pada telinga. Dengar ke bang? Macam tak dengar. Nah, tu kata. Ada telinga wak tak dengar, ada mata wak tak nampak. Ni golongan keislaman. Islam. Janganlah kalau beranak Allah. Bang telinga kanan, komak telinga kiri. Jangan. 7 hari cukup pala, selawat pula. Siap dengan nyo belah ubuh rambut. Cukup pala ubuh rambut dalam nyo. Selawat sallallahu ala Muhammad 7 hari. Bagus budak ni. Bila besar orang panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dak layang mana. Tak ada kena-mengena aku dengan surah. Duk main bira jalan kedai kopi. Macam kambing neruk. Nak benda nak jadi. Siapa dia? Anak beranak kita, pak saudara kita, anak saudara kita, anak dua pupu kita jadi musuh Allah. Tidak mengherankan rumah Allah. Nak pergi dua nak pergi mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita akan balik bertemu dengan Allah. Bukan balik bodoh gitu, akan diperhitungkan satu persatu. Akan ditanya kita an umrihi fima afna. Daripada umur kamu, ke mana kamu habiskan? Nak jawab lagu mana? Umur berapa tahun? 50 tahun. Dah duduk surau ke duduk di mana? Duduk pinggir jalan. Duduk kedai, duduk di rumah. Dah pergi surau, tak ada masa. Nak jawab lagi. Nah, an syababihi fima ablah. Daripada kemudaan seorang akan ditanya di hadapan Allah, ke mana dihabiskan mudanya? Jawab. Kamu berapa pula umur? 50 tahun. Masa muda duduk di mana? Masa muda main bola. Division 3 Kapung, Belawang. Piala penuh dapur. Dah lagi dengar tak pasal lawang dinu, lawang sini, lawang kalau berang, lawang ulu puih, lawang kalau menjaing. Banyak tempat kena lawang. Dah pasti dah tua dah. Pergi di mana pula? 50 dah main bola lagi. 50 main lagi. Veteran. Tak. Siapa kemampu main bola. Sebab tu saya tengok lawan bola dia ada bawah 12 tahun, lepas 12 tahun, bawah 15, bawah 18, bawah 21, bawah 40 tahun veteran. Bawah 50, bawah 60, orang dekat nak masuk lubang kubur, ada belaka piala. Habis gitu daripada kecil siapa kemampu habis dalam permainan. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad, kata Allah. Hendaklah kamu ketahui tiada lain kehidupan dunia ini melainkan la'ibun, bermain-main sahaja, wa lahwun, dan hiburan. Ada benda dunia. Main hiburan, main hiburan. Habis kita yang anak kita jadi dajal habis. Anak muda yang berhibur kita siang dan malam nak ngaji atas kubur kita 30 juzuk, nak tolong kita. Bolayang. Tak, mati kata ayah, mati kata. Tapi nak nak gua ni tak ni telinga macam tak dengar. Kalau orang ada telinga dengar, Allah beratnya aku. Ni mari kadar ke diri. Wazinah dan perhiasan. Main, hiburan, perhiasan. Siapa kata? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada benda. Innama, bukan gurat. Tiada lain. Hak ni lah hak adanya, hak sebenarnya. La'ibun, walahwun, wazinatun. Bermain, hiburan, dan perhiasan. Bermain macam-macam jenis main. Dengan bola, dengan badminton, dengan hoki, dengan hatu, dengan berlari. Macam-macam main. Siapa ke mati dapat dok dang nak dengar, dok dang belajar, dok dang nak tahu ke benda hukum hakam agama. Habis gitu.
Kang Pulau Pinang Belawang, tu Johor baru pula. Balik lipat balik pula. Berehat 2 hari Belawang pula dia ni. Matu dia kerja dia. Nah, habis gitu. Tu orang marah. Seorang dia tu kerah. Ya, seorang dia. Rasa sakit. Sakit telinga dengar. Ada hal. Dia kena gitu. Kalau main gosok mapuh kah gitu. Dalam katak tak jadi apa. Jangan main. Masyarakat sekarang ni punah jahanam api. Kita tahu ramah surah malam ni 60 orang. Hei, mu tengok tu belakang astaka malam-malam. 3 hak tina hak puang hak jatah 8 ekor. Tobik kereta kacil hak tina 5 ekor, hak puang 1 ekor. Benda nak jadi, tak menang kita. Ramah ngajar 300 orang. Tengok bola tu, Bukit Jalil tu. Siapa catat bah? Bodoh tak bodoh. Surah bira rumah padak pergi orang ngajar Bukit Jalil pergi. 3 kali berok tengah jalan. Bawa dengan supik mutah pula. Nak masuk dino pula taman tombah. Berapa waktu tinggal semayang? Tak ada hal. Lepas tu nak masuk surga. Surga mana? Nak berangang lah. Ni kita berat nanang kita ni. Kalau dak beki gak ada kau punah hak. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Taala ulang sekali. Allah Taala lah yang bersifat Rahman, bersifat Rahim. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari kiamat. Yaumiddin, yaumul kiamah, hari balasan. Yaumul jaza, hari penyesalan. Yaumun nadamah, yaumul jaza, dan macam-macam nama sampai 100 nama hari kiamat. Peringatkan kita bahawa dunia ni bukan kekal. Sebab tu kita baca Maliki Yaumiddin 17 kali baca sehari. Nak khabar dunia ni tak kekal. Dunia ni sementara saja. Yang kekal alam kiamat lagi. Maliki Yaumiddin, pada hari ini orang lain tak boleh, tidak ada berkuasa sedikit pun. Wak mari raja pemerintah yang besar mana? Bila sampai Yaumuddin, hari kiamat, tidak ada kekuasaan lagi. Nak tunjuk kuasa, nak tunjuk belang, nak tunjuk hebat, setakat di dalam dunia saja. Maka kehidupan yang hakiki, kehidupan di akhirat, maka kita faham lagu tu, tidak sahaja, tak patut sama sekali kita takut kepada manusia. Wala takhshawun nasa wakhshawni, jangan kamu takut kepada manusia, mu hanya perlu takut kepada aku, kata Allah. Dan kita takut ke makhluk? Takut ke tu, takut ke ni, takut bini takut. Ngeri depan bini, jerit semua tak mampu. Siapa? Tu imam. Kata imam sini, takut. Dia kata takut trafik, takut JPJ, takut belaka, takut atu. Tak? Toyo lah, macam-macam takut. Allah tak takut. Ni manusia. Tuhan kata, jangan sekali-kali takut kepada manusia. Manusia ni Tuhan cipta daripada tak ada kepada ada. Minal adam ilal wujud. Asal tak ada, Tuhan cipta tiba-tiba wujud. Kemudian akan mati pula. Dah takut ni. Yang kita engkar kepada Allah, pasal apa? Nah, sedangkan kita asal tak ada, Tuhan cipta kita. Bukan orang yang kita takut tu yang cipta kita. Takut waktu, takut JKK, takut ketua kampung, takut orang, takut belaka berat nandang tunggu. Takut belaka. Macam mana nak jadi hamba Allah, ibadallah? Hamba Allah tidak ada perasaan takut kepada manusia. Tak takut kepada makhluk. Dan ni ustaz takut ke manusia, balik awal ustaz. Tok guru takut ke manusia, ngajar kita ikan takut lagi ke makhluk. Orang dulu-dulu ngaji Pukonang, tak takut ke makhluk. Ni kita pernah gobok balik 3 lori, susung dalam rumah, cari makan pula kat dunia, takut lapar, takut kena tukar. Ustaz apa? Siapa yang cipta kita? Siapa yang cipta tok kita, ayah kita, mak kita? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu, segala pekerjaan perbuatan kamu yang ada atas muka bumi ciptaan Allah Taala belaka.
maka sepatutnya kita beribadah dan hanya takut kepada Allah, barulah kita mendapat kejayaan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kamu hanya boleh menghambakan diri kepada Allah, jangan hambakan diri kepada makhluk. Kerana Allah Ta'ala yang menciptakan kamu, Allah juga yang mencipta umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, kamu pasti menjadi orang yang takwa. Tak ada takwa ni, balik awal masuk dalam kubur. Hak ni saja yang mengiringi kita ke alam barzah. Nah, hari kiamat dekat dah. Hari kiamat macam-macam Tuhan tunjuk. Kalau hak zaman dulu, zaman akan datang hak berlaku dah. Kalau dalam hadis beratus-ratus asyratus saah, tanda-tanda berlaku dekat dengan berlakunya kiamat. Dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, inna min asyratis sa'ah ayurfa'al ilmu wa yaksural jahlu aw kama qala. Dia antara tanda dekat nak berlakunya kiamat, diangkat ilmu dan ramanya yang jahil-jahil. Ini dah sudah ada tanda di depan mata kita. Nah, orang alim sedikit, orang jahil ramai. Ilmu sikit, jahil banyak. Kita anak-beranak kita, hak duduk di gang, hak duduk ke depu, hak duduk Pasir Panjang, hak duduk Kampung Nipong, bilang siapa Pulau Mani, siapa nu Darat Pocang, siapa Ulu Pueh, bilang kalau ada. Boleh banyak ni. Bilang ada 300 orang. Tak masuk habis yang pok dara buaya, mok dara anjing masuk habis. Lepas tu kita bilang ulama apa orang? Balik awal. Tak ada seko. Ni kata ayur fa'al ilmu wa yaksural jahlu, diangkat ilmu dan kejahilan meratai. Angkat lagu mana? Dimatikan para alim ulama. Dah ulama hari ni aja tak mau dengar. Yang mati di Allah Ta'ala. Nah. Ulama hebat-hebat 50, 60 mati. Dah orang tak mau dengar. Tengok dia hidup lama-lama. Nah. Hak lawan Allah tengok oh. 80 lebih tau. Tak mampu setara tak ada lagi. Tak. Ini. Ni asyratis sa'ah. Tanda-tandanya telah ada di hadapan mata. Tengok adik-beradik kita berapa orang? 8 orang. Berapa orang alim? Berapa orang reti baca kitab mereka? Kalau kita arah, kita jawi dah. Tubik tahi. Ni. Siapa kata? Nabi kata. Ayur fa'al ilmu. Diangkat ilmu. Nah, orang tanya sahabat, gua nak angkat ilmu bizahabil ulama, dengan perginya para alim ulama. Seorang mati. Ada benda. Nah. Kau dah ngaji dah kan? Dah ngaji habis dalam dada tu guru. Tak dah habis. Separuh ngaji, mati tu guru. Dah ada ramai ni kacang royang. Kuih dengan kaki masuk lantai. Nampak? 3 lori boleh kutik. Kau mahal keberah hidup. Dah reti benda. 8 beradik ada. Engineer, doktor, arkitek, gawat takbir, wakil rakyat. Nah, hebat-hebat belaka gaji. Pok mati. Dah reti nak buat. Panggil Tok Imam sudah. Dah reti nak buat. Tak ada ilmu bab kematian. Dah buat. Ada gaji beribu. Dah boleh wui ke mak 400 bulan. Baru seri dengan anak tokeh hak gising. Kalau boleh wui piti. Nah. Kalau setakat wui piti, kapih boleh wui piti ke anak dia. Nah, ke mak dia. Tapi anak orang yang beriman, anak yang soleh, masih boleh memberi manfaat kepada orang tua apabila orang tua menghempuskan nafas yang terakhir. Itu banding anak orang beriman. Dan anak kita macam anak keling, tak reti buat benda. Nah, anak kita boleh jadi imam semayang mayat kita mati. Anak kita boleh mandi mayat kita. Anak kita boleh betang kain kapang apa semua reti. Tak reti benda. Jadi anak kita sama tak kalau kita mati, beruk 3 ekor duduk atas gerai. Beruk tu boleh tak mandi kita? Tak boleh. Jadi Tok Imam? Tak boleh. Baca talqin balik awal tu. Dah lewat benda. Dengan anak kita dah boleh ke? Anak beranak beruk. Dia keras bunyi tapi gitulah nak buka minda.
Dia kerah ni medan taklim je. Luar pada ni jumpa orang mana dia kerah gitu. Faham? Nak bakit nak suruh dengar. Nak? Bukan suruh dengar telinga, dengar di hati. Dengar telinga, dengar sok modah. Nak? Dah lewat benda. Lembu ada 3 ekor lah kandang. Nak? Dia boleh mandi tak kita? Tak boleh. Baca Quran? Tak boleh. Mayak-mayak di Tok Imam? Tak boleh. Tak boleh belaka. Dan anak kita, kalau duduk nangis, dia 3 orang, balik daripada Kuala Lumpur, Johor Bahru, daripada Kuantan, boleh mandi tak boleh belaka. Dah sama dengan bawah rumah lagu. Sebab tu kita ajar jangan sama dengan dalam lagu ni. Faham? Sehingga kalau kita mati, 5 beradik berebut nak jadi Tok Imam. Baru tu. Wi dunia, Dr. Lee mana wi anak dia dunia. Kalau takat wi sekolah, Cina kita basikal sekolah anak dia. Ni mana kita? Wa waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada ibu bapa yang telah mati. Nak cari di mana anak soleh? Tengok khabar di Dengung, 51,000 orang murid sekolah tidak sembahyang, tidak solat, tak reti Fatihah, tak tahu berapa rakaat sembahyang. Terengganu 51,000 orang daripada 149,000 orang pelajar. Ini golongan yang akan besar dalam keadaan menjadi sesat barat. Fa khalafa min ba'di khalfun a'dhaa'u shalah wattaba'u syahawat. Allah Taala ganti dengan satu masyarakat, satu kelompok kaum yang mensia-siakan akan sembahyang ni. 51,000 orang murid tidak sembahyang, tak reti sembahyang. Wattaba'u syahawat, ikut syahwat, ikut nafsu. Jadi macam hayawan anak-anak orang Islam. Fasau fayal qauna ghayya, mereka ini puak-puak golongan dak semayang ini pasti bertemu dengan kesesatan, akan sesat dulu kini dan selamanya. Kullu dhalalatin finnar, tiap-tiap yang sesat dak dan taubat duduk dalam api neraka. Allah Rabbi, anak orang beriman belaka. Kita duk sibuk surah, sibuk tu, sibuk tasbih, sibuk ngaji. Anak 51,000 orang tak semayang. Tak lama dah kiamat, macam-macam dah tunjuk. Orang berakhir kepada hiburan, berakhir kepada main. Duk berlomba besar ke harta, banyak ke harta. Duk berbangga-bangga dengan anak. Anak aku 8,000 mereka. Anak aku 10,000 pula. Wa takasurum bainakum fil amwali wal aulad, berbanyak-banyakkan harta benda dan anak-anak. Tuan kata, anak aku nikah 6,000, anak aku 7,000 pula, anak aku 4 Nabasiti, anak aku 5 pula universiti. Tengok duk main berlamba tu. Benda boleh, ada boleh benda. Kita bahang tanah je bahang anu lah 15,000, tu bahang 30,000, kita nyandarlah kubur. Marabbuka wa man nabiyyuka, pohon mulut-mulut ayah. Nak jawab apa? Nak jawab apa? Atas dunia boleh jawab, Allah lah Tuhanku. Boleh jawab. Dalam dengan amalan jawab. Anak dengan pusat jeleng, dengan rambut celup kuning, baju lengan sekerat. Bini kembar ratung beli kuih bini. Ayah JK surah. Cekek tekak ayah. Sumbak dalam tong kuih. Boleh beli kembar ratung beli ikan. Ni orang kita tak kena tak. Lebih kurang tunda. Ni orang-orang masuk angin. Sebut orang kita masuk angin tu. Dia kata Sawangi, dia kata bahang mendiri. Ni duduk sini, ni duduk bunyi lah ni. Sawangi, Ustaz Azhar yang panggil. Bahang sama sendiri. Dah apa mu ada tiket masuk surga? Tak boleh sebut. Tak boleh kata, tak boleh kritik. Kata mu jadi molek. Jangan lala. Tanya kata orang lek ni, sedak kita panjang sekot-sekot. Ni baru ya Ustaz. Berak kata orang kita. Mana ni bahang mendiri? Puisik ke apa ni? Spy ke apa ni? KGB ke apa? Ni manusia. Tak dengar Al-Imam Hasan Al-Banna sebut di dalam kitab dia Al-Fiqh As-Siyasah, jamaah Islam yang inginkan kekuatan adalah mesti bersedia untuk menerima kritikan-kritikan, kerana dengan kritikanlah akan menguatkan jemaah. Tak mau panggil 2-3 surah mau panggil dia kat bahang mendiri.
Mu siapa dalam bang? Mu siapa? Nah, yang maksum Rasulullah, sahabat tak maksum, wali tak maksum, Rasulullah yang maksum. Nah, ni ngelah masih tak anggil dah ni. Tak anggil. Kalau anggil bahan mendiri. Orang hijau ni kau itu. Ada ha. Aku dah menimpal dia. Nak letak belakang tak boleh. Betul kita. Kita ni banyak doktor. Nak. Betul dah kita menyokong Tok Guru. Adakah kita kehidupan macam Tok Guru? Nak. Tok Guru daripada muda tu ngaji dengan ayah. Nah, almarhum Haji Awang. Tok Guru kita duk ngaji dari kecil tu, ngaji kitab Matan Benak, kitab Nahu, Matan Jurumiyah, kitab fiqh. Nah. Daripada kecil ngaji ngapa tu ngapa ni. Baru boleh jadi tuan guru macam sekarang. Kita apa benda? Orang ngajar tak mau pergi. Betul tak betul? Tak betul. Nah. Salah kita. Tak terus main kita orang kita bagai orang kita. Lepas tu malaikat kata, wama kiblatuka, orang kita. Ni tahu orang kita, ni tokak. Belah dua tang. Tokak muka naki, tergelang 70 hasta. Aku tahu. Jangan marah. Nah. Ada makan tak? Tak ada makan. Tak ada makan kita berhenti awal. Nah. Apa benda buluk lepa pun tak boleh beli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau saja kami memperhambakan. Sembah ni makna kita hambakan diri hanya kepada Allah. Dan hanya kepadamu kami minta tolong secara hakiki. Walaupun kami minta tolong, kita minta tolong kepada makhluk pada zahir, hati kami tidak berpegang sedikit pun kepada makhluk. Tu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu maknanya kami tidak akan memperhambakan diri selain hanya kepadamu. Bukan semayang saja. Bahkan dalam kehidupan 24 jam roh kita dan jasad kita hanya akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada lain, walaupun sesiapa sekalipun. Itu orang kita sembah Allah. Mana sembah bukan sembah gening. Kita hambakan diri kepada Allah. Kita adalah kaki tangan kerajaan Allah. Kalau kaki tangan kerajaan dunia, kita pecing kat 55 tahun. Tapi kalau kita kerja dengan menjadi kaki tangan kerajaan Allah, sampai mati baru kita tamat bekerja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu sentiasa menjadi hamba Allah sampai datang kematian kepada kamu. Ni dak 55 hamba manusia. Lepas 55 nak jadi hamba Allah. Hari surah. Mana mari beceng ah. Dah masa kerja, tak berani mari. Dia dengar jauh, kita jauh dengar. Faham? Jauh dengar. Ni 55 baru nak dengar. Bak air mani belajar. Tak ada sikit air mani. Baru nak belajar bak air mani. Tak berat nandang. 8 tahun dah tubik. Baru nak belajar. Dan awak mana? Tu mujur mari, tak mari terus. Nak jadi benda, jadi brok belaka. Jadi setan belaka. Kalau orang ngajar tak mari. Mana-mana orang yang tidak sampai martabat alim, reti hukum hakam, fiqh, hukum syar'i. Ada orang mari ngajar dah kampung dia. Dia tak mari dengar, dia tanggung dah. Tak kira bukan mak kita saja, mana-mana tempat. Nah. Berat kita ni. Baik semulalah taubat kepada Allah, taubat banyak-banyak kita lala daripada Allah. Kita cuar daripada Allah. Kita nak kepada Islam, kadang-kadang kita lupa keluarga kita tak didik kepada Islam. Nak dah kita, anak pula main bola luar pendek. Ayah nak dah ke Islam, anak pula hak puang pala daga dekat tang satu. Lepas tu nak beng gitu lah, pakai anguh gitu lah. Dah akan ditanya satu demi satu, satu demi satu. Betul dalam masalah sokongan kita telah lepas kerana kita tidak sokong orang yang melakukan kezaliman. Kita sokong orang yang nak kepada Alkitab. Tapi banyak lagi soalan di sana. Di antara tentang anak-anak akan ditanya satu persatu. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ah. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, pasti akan tanya tiap-tiap bapa, tiap-tiap suami daripada anak yang dijaga. Hafaza am dayya'a. Adakah dijaga betul-betul menurut sunnah yang diajar oleh Nabi,
ataupun disia-siakan pemeliharaan anak. Nah, kampung kita ada seorang, dia bendahari orang kita lah, perempuan, bendahari muslimat. Anak dia orang ambil pagi sekarang ni, pagi orang mari ambil pukul 10, mari atur malam, 11 malam, tak nikah. Sokanya mak kasih mari ambil anak ni. Ni yang berlaku. Mak bagus dah, bendahari, tapi dah nak kan ni. Nak kan ni tidak ada ilmu, orang ngajar tak pergi dengar. Umur kat dengan surat. Anak puang dia seluar pendek. Malah nak cerita lain contoh. Ayah hari Jumaat pukul 8.30 siap dah. Kitab tafsir ibu dalam utuh. Dia dengar tafsir. Tok guru mengajar. Dah ada akal. Ni. Rata-rata ceramah kat ni dah gigi belaka kalau dekat. Tapi anak dia sekarang pukul 10 orang mari ambil, pukul 12, pukul 11 sekarang orang mari atur. Mak dia suka sangat pasal kasih ni mari ambil. Dulu anak hak nikah dah kena marah. Tunang anak dia tu kena marah. Dia kata tunang apa gini, orang lain tunang mari juga ambil wak pergi jalan hak mak ni sekali dak jalan. Suruh mari ambil wak pergi jalan. Dah nak kan ni. Tu orang kita. Tu baru satu masalah. Dalam kampung ramai lagi. Kampung lain lebih kurang gitu kau. Lepas tu nak lepas akhirat lagi. Nak lepas akhirat lagi. Dah lepas. Nak tunjuk best lagi dia. Kak Ali. Dia apa? Minta tolong hanya kepada Allah. Ni baca benda. Pok-pok ni yang siapa ke sanggup menghambakan diri kepada makhluk, kerana makhluk takut kepada Islam. Takut pergi dengar, takut pergi ceramah, takut mendekati majlis-majlis kuliah. Pasal apa? Pasal takut manusia tak tolong aku. Kan aku kalau tengok aku, nak minta tolong payah pula. Ada gak jenis lagu tu. Padahal baca dalam Fatihah dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya minta tolong kepada Allah. Jadi takut pula kepada manusia. Pasal tak faham. Ihdinas siratal mustaqim. Kami minta jalan yang benar. Kami minta hidayah. Hidayah apa kita? Hidayah dah ni agama Islam adalah hidayah. Maknanya kita nak hidayah lebih daripada yang telah sedia ada. Tambah lagi hidayah. Hidayah ni mana suluhan biar nampak. Kerana kita yang Islam ni ramai lagi yang tidak dapat hidayah. Yang tak nampak lagi jalan yang sebenar. Yang hak kita duduk dapat hak. Yang batil kita tak nampak lagi batil. Sebab tu kita tak boleh bawa lagi anak isteri kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak berani lagi nak atas seorang daripada ramai-ramai adik-beradik kita ngaji dengan alim ulama. Takut jadi tak boleh sijil apa semua, susah masa akan datang. Kita takbir tu biar orang mereh, marah nyala. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Tak berani seorang pun daripada anak nak korban atau ke ulama ngaji ilmu agama biar jadi alim ulama. Memang kita takut kerana kita bimbang, takut bila-bila tak cukup cari makan, tak boleh sijil, tak boleh tu, tak boleh ni. Lepas tu Tuhan nak perhati kita gitu. Dia kira belaka. Lepas tu katanya Imam Al-Ghazali, bila kita kata Allahu Akbar semayang, malaikat sebelah kanan kita kazabta ad-dunya akbar. Tipu engkau, dustamu, bukan Tuhan Maha Besar. Dunia lebih besar bagimu. Jangan main-main. Islam ni hak Allah, bukan hak kita nak buat ikut say. Hak Allah, tak kena dengan Islam dia, tak terima. Jalan mana jalan? Siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalan Nabi kami nak. Jalan para siddiqin, orang yang benar. Dah ikut tak jalan Nabi? Jalan orang benar, jalan orang saleh, ikut kita. Dalam semayang kita nak ikut, lepas semayang tak ikut setara barah. Ni jalan yang benar, ni jalan para Nabi, jalan siddiqin, jalan salihin.
Mari surah, mari dengar, menghadirkan diri ke rumah-rumah Allah ni. Dah jalan-jalan Nabi. Nah, cari makan. Nabi pun cari makan. Ni siapa garik boleh jual lagi? Bengong sungguh. Garik dah orang ustaz hafal nak ngajar. Jual lagi. La ilaha illallah. Nak pergi di mana pada? Harta nak pergi di mana kalau boleh? Boleh 5 juta boleh makan nasi. Sekali nak? Tak boleh. Berhenti ya, mari surah dulu. Tutup kedai kunci. Nak pergi di mana? Lepas ngajak, buka pula. Duk main kedai gitu. Kedai kopi, mi rebus, roti telur. Nah. Jadi macam agama lain. Padahal orang Islam belaka dah. Bila rabang, tak ada air. Duk bira jalan. Hak kaki muda saya kira nerak atas motor dah. Hak tu tak ada otak dah. Hak tua ni. Berubang dah boleh kini nak mampu dosa. Dah mari juga. Mati-mati sibuk lah. Macam telking lah. Telking kepala otak. Telking. Kamu boleh jawab lah kalau kehidupanmu macam ni. Tak kenal rumah Allah. Tak tahu ilmu Allah. Tak percaya apa benda. Kalau main tu pucuk mana-mana pergi belaka. Kalau hak ilmu lah tak hari. Talking. Dah ya talking lah. Pakai tanah dengan beroza gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, goodbye. Tambah lagi. Boleh jawab. Ya Abdullah, iza ja'akal malakanil muwakkalani bi amsali min ummati Muhammadin sallam fala yur'ibak wala yur'ijak wa kullahuma bil talikin bila khaufin wala faza'. Oh, sedap gamuk tu imam. Hei hamba Allah, sekejap lagi datang 2 orang malaikat kepadamu bertanya kepadamu, maka menjawab kepada orang malaikat itu, jangan takut, jangan bimbang, dengan lidah yang fasih, dengan lidah yang jelas, dengan terang. Oh, sedap gamuk tu imam. Muat tu imam duduk dalam kali jawab. Kawan tu duduk kedai kopi, duduk main dam pagi petang siang malam, boleh jawab dengan lidah yang fasih. Tak payah talqin. Nak talqin orang yang ni berulang mari masjid, mari surah. Hak tu kita tolong talqin. Hak tu kita pakat ratik, pakat tolong dia. Kalau dia tak mau tolong dah kehidupan dia dalam dunia, wak daerah dah dengan panggilan Allah seperti ini, tak payah ratik. Bukan wajib ratik. Bid'ah setengah ulama yang kata haru. Nak beri pengajaran kepada dia. Oh, dah mati nak ratik. Dah mati nak ratik. Tapi tak apa gak boleh makan. Nampak? Boleh makan. Malam namak macam ceramah tu biar lagu becek yang parking. Malam namak. Ada haji mari. Pakai keplekak balik gajah dia lihat atas. Dak je mari. Berat nanang. Sokok neleh piah beli pak macam-macam pesen. Dan namak makan nasi minyak mampu 1000 ya. Tak 1000 mampu 7 malam. Malam pertama noleh, malam kedua mi goreng, malam ketiga laksu kau putih, malam 4 apang gaunyo. Malam kelima pecek cang, malam keenam beronok, malam ketujuh nasi minyak. Nasi minyak ni bawang goreng boleh atas. Tuan rumah dalam kubur minyak dari tang ni tokak. Dah sungguh dah tak ada amalan, tak ada takwa. Tak menjauhkan diri daripada benda yang haram, tidak mendekati majlis-majlis ilmu seperti ini. Nak pergi ke mana? La yatba'ul mar'a ilal qabri ghairu tuqa wal amalus soleh. Tidak akan ikut seseorang itu masuk dalam kubur. Anak dah ikut masuk dalam kubur. Harta dah masuk dalam kubur. Illa tuqa ghairu tuqa, melainkan sifat takwa wal amalus salihu, dan amal-amal yang soleh. Harta boleh tolong dia. Dia ni banyak amalan ni. Dia boleh tolong nak ni, boleh ikut ni. Mana? Dia juara buat. Jadi apa juara buat? Dan ni pula, ni kak banyak ni. Sedap mati lagi. Kak benda. Juara burung ketitik. Tak? Tu bodoh belaka. Kalau nak bela seekor 2, tak apa. Dia panggil hobi. Kalau sampai 20 ekor duduk dalam bilik, bukan hobi, gila babi. Apa 20 ekor burung, tak dengar benar. Terak burung. Hobi seekor 2. 5,600 boleh kata hobi. 15,000 Mekah dah pergi. Bukan sini New Zealand. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kami tidak mau ikut jalan-jalan Yahudi dan jalan Nasara. Al-maghdubi alaihim al-yahud, ad-dallin an-nasara. Jalan Yahudi, jalan Nasara, kami tak mau ikut. 17 kali sehari bersumpah di depan Allah SWT. Tiba-tiba mak Islam bila keluar daripada semayang masih nak jalan Yahudi, jalan Nasara. Baca dah 17 kali.